Kalau mengikut statistik Sarawak sebenarnya dah import cendawan daripada luar negeri dengan luar negara, terutamanya China. Tahun 2017 statistiknya Sarawak import lebih kurang dekat 600 tan setahun. Yang dari atas tahun 2020 dekat 800 tan lah import cendawan. Banyak import cendawan masuk. So sebenarnya nampak Asia demand cendawan tu memang banyak. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Kembali kita dalam episod kedua podcast Tegas and Friends. Okey, bersama kita dalam podcast Tegas and Friends, program yang membicarakan tentang isu-isu semasa yang berkait dengan belia, STEM dan juga makers. Okey. Topik podcast kita pada hari itu adalah inovasi cendawan. Tapi sebelum kami berkelakar lebih banyak mengenai inovasi cendawan tu, kami nak berkongsi sedikitlah info tentang Tegas. Okey, Tegas ada menyediakan sebuah platform yang diurus penuhnya oleh Tegas, iaitu Tegas Digital Innovation Hub ataupun digelar TDIH. Okey. Ianya bertujuan untuk memperkasakan permulaan perniagaan ataupun startup dan juga social enterprise. Jadi antara program-program yang dilakukan adalah seperti pre-accelerator bootcamp dan juga startup lab. Okey, untuk maklumat lanjut mengenai program-program tersebut, kita bolehlah pergi ke website innovatesarawak.com dan juga Facebook Tegas Digital Innovation Hub dan Instagram Tegas Digital. Okey, kembali kita kepada topik inovasi cendawan. Okey, waktu kita kecil-kecil dulu lah, kita tak suka nak ikut mak bapak kita pergi kebun, masuk-masuk hutan lah. Kita akan nangga cendawan untuk tumbuh dekat batang-batang pokok, batang-batang kayu. Dan waktu ialah kita tu gago nak berpetik benda ya, sampai mak bapak kita sound, jangan dikacau ya, bukan dapat dimakan, benda yang beracun. Jadi hari tu kami ngembak seorang kira macam pakar juga lah hal-hal cendawan tu, yang tidak asing lagi, iaitu Puan Dayangku Kalizawati daripada Kak Chen. Kak Chen ke Kak Chen tu? Kak Cenda. Okey. Selamat datang Puan. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Masih selamat Hari juga. Okay. Apa khabar kita hari tu? Sihat? Alhamdulillah. Okey. Mungkin Kak Mat tu adalah tahu hal kita. Okey, kita boleh perkenalkan sedikit lah tentang kita dengan penonton-penonton di luar ya. Dari kita asal sini, bapa umur kita, okey, dengan latar belakang pendidikan kita. Silakan Puan. Okey. So assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua penonton. Okay, dan yang terima kasih pernah yang menjemput kami. Sama-sama. Okay. Dan pihak Tegas masih juga menjemput kami lah. Okay, so biasanya kami akan menggunakan brand name kami orang lah. Brand name kami orang Kak Cenda. Kak Cenda. Okay. So Cenda tu cendawan lah. Besia latar belakang kami. Kami berasal dari Bau. Okey. Membesar di Bau lah. Saya sekolah, kami sekolah di SRB Cuma Taiton. Bolehlah kakak Cina sikit-sikit. Boleh kakak Cina lah sikit-sikit. Boleh. Kakak Mandarin lah. Okey. So lepas ya, kami sekolah di SMK Agama Matang, and then kami melanjutkan pelajaran ke Matrix lah. Matrix. KML. Siapa geng KML mungkin kenal lah. Benar. Saya lepas ya, kami bekerja di Hospital Umum Sarawak di Jabatan Patologi. Okay, kami berkhidmat selama lebih kurang kena 10 tahun juga lah. Berkhidmat. Okay, dalam masa yang sama, selepas kami berumah tangga pindah, dalam masanya kami busy dengan kerja, malam kerja hospital nak. Memang selalu on call malam. Kami kurang masa juga dengan anak lah. Lepas ya, dalam masa yang sama kami minat juga bisnes. And then kami nangga cendawan tu masa ya, kami mencebur diri dalam cendawan tu. Kami beli bongkah lah. Sebagai adakah yang mula-mula sebenarnya minat, banyak ke bisnes lain kena memilih untuk cendawan, kena memilih cendawan yang sebagai bisnes?
Cendawan kok kami mula sebagai hobi lah. So Hobi, kami okey. boleh dibuat di rumah bah. Sebelum tu memang dah ada pengetahuan tentang cendawan kah ataupun main langgar-langgar dalam YouTube aja kah? Oh, saya dah. Saya Kami dah. langgar orang iklankan pasal cendawan. Oh. Dan kami terus Berminat. Beli bongkah lah. Kami simpan lah di rumah. Sambil lah kami turun kerja apa indah. Dan jagalah. Sebabnya dapat jaga di rumah walaupun kita busy apa indah. Oh, macam ni kita tahu cara-cara nanamnya. Cara nanamnya. Kami belajar dari orang yang menjual lah. Dari orang yang menjualnya. Dalam masa yang sama lepas kami macam bila kita nanam tu sometimes memang ada few problem lah yang kita si tahu nak. So kami Google lah search. Kita dapat tu ilmu lah. Permulaan bisnes kita pada tahun 2010. Okey. Mula-mulanya kita berapa ringgit bongkah di polah kita? Berapa ringgit? Ya masa kami beli aja. Lepasnya dalam RM50 bongkah. Simpan lah di rumah. And then dah simpan di rumah kami nangga yalah kami belajar daripada YouTube, dapat belajar daripada seller juga. Dan dalam masa yang sama kami ada kekangan masa dengan anak lah. So 2010 ya until 2015 ya kami start benar-benar mula banyak lah. Mula sendiri. Okey. Mun di tangga kita lah, cara orang nanam cendawan kini tu mun di compare dengan yang sebelum-sebelum tu, apa kelebihannya? Yang kini tu yang kami daripada ikut pengalaman kami orang sendiri lah. Yang kini tu kami orang ada guna mesin lah. Mesin. Berbanding yang lama guna cara lama dulu, kami orang guna manual pakai tangan aja. So bongkah yang dihasilkan sikit je lah. Dalam sehari cuma dapat berapa ratus saja. So kini tu basic bahan yang diperlukan untuk menanam cendawan ni apa? So kita menggunakan bahan-bahan organik sebenarnya. Bahan-bahan organik, okey. Antaranya ialah habuk kayu, jami, boleh pakai. Lepas yang napier pun boleh pakai. Kapur pertanian lah. Kapur pertanian kalsium karbonat pakai sikit lah. Ada kalsium. Kalsium karbonat. Kapur jenis kalsium karbonat lah dipakai. Lepas ya je lah bahan-bahan utamanya. So dalam penanamannya ada pantang larang kah macam si boleh terlalu sejuk kah ataupun terlalu panas kah macam ni? Penanamannya biasalah cendawan tu nya pun habitat ya. Ikut habitat alam semula jadinya lah. Nya suka lembab nak kadang lembab. Lalu biasa pepatah pun environment lah. Hutan pun environment. Yalah pepatah ada bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Betul. Soalnya memang suka keadaan yang lembab, humidity-nya mesti 80% ke atas. 80% ke atas. So kita nak nanam cendawan, kita perlu maintain humidity-nya je lah, kelembapannya. Jadi macam kita mula macam ni, ada ladang kah? Memang ada ladang. Berapa besarnya? Kita nak jadikannya bisnes lah, kita mesti mula rumah cendawan lah. Rumah cendawan. Sentuknya lah. So yang kini tu rumah cendawan kita dapat memuatkan berapa ringgit bongkahnya? Sikit rumah cendawan dapat 15,000 lah. 15,000. 15,000 cendawan, bongkah cendawan. Okey, dalam 15,000 ya sekali tuaian berapa kilo? Sehari dapat 50 ke 60 kilo sebenarnya. Sehari Jadinya pun bila dah habis tuaian untuk yang memulakan baru lagi berapa lama ambil masa? Nya bongkah cendawan tu 3 bulan nya perlukan pengalaman lah. 3 bulan, okey. Selepas 3 bulannya bongkahnya akan mengeluarkan hasil lah. So untuk kita dapatkan cycle yang lebih cepat, so dalam masa bongkah yang dah mengeluarkan hasil tengah dalam rumah hasil lah. So kita perlu pola bongkah lagi lah untuk pengalaman. And then once yang penghasilan yang dah habis hasil, yang dah habis pengalaman boleh masuk terus lah. Okey. Soalnya berterusan lah. Okey. So proses mula bongkah tu nya perlu berterusan lah. Memang perlu berterusan lah. Jadi kita seorang kah yang mula ya? Masih. Ada pekerja kita lah. Ada timnya. Husband kami pun nolong kami lah. Kami dua sama-sama lah. Selepas nya dituai, packingnya apa semua dan dipasarkan. Bila kita pasarkannya macam ni, kita direct ke supermarket ke ataupun kita pergi ke bahagian runcit ke macam ni? Sebab kami dah mula cendawan tu since full time lah. Full time, okey. Kami resign mula full time. Start dari 2016 kami dah ada pengedar lah.
Oh, dah ada pengedar. Ada ejen-ejen. So Sidak setia sampai gitu. Sidak lah jadi regular customer kami lah. Jadi pasarannya adalah di sekitar Kuching ataupun seluruh Sarawak? Sebenarnya seluruh Malaysia. Seluruh Malaysia. Brunei pun ada. Brunei pun ada. Sabah pun ada. Tapi ya sebelum musim cerita sebelum COVID lah. Okey. So selepas COVID tu ada lain sikit. So kami stopkan supply ke Semenanjung, ke Sabah dengan Brunei sebab kami nak fokus kepada Sarawak saja lah. Lagipun permintaan di Sarawak tu memang cukup lah. So kami fokus pada Sarawak je lah lepas musim COVID tu. Adakah yang menjejaskan pendapatan kita? Sikit kami memang cut kos operasi. Memang semua bisnes mesti ambil langkah cepat lah. Betul. Kos operasi. Jangan bagi duit banyak kilap mengalir keluar. So nombor satu perlu cut kos. Nombor dua permintaan di dalam Sarawak sendiri memang masih banyak sebenarnya. Kami paksa supply job ke Semenanjung, ke Brunei dengan Sabah sebab Sidak kenal kami. Sidak malah minta. So kami supply je lah dengan Sidaknya. So dah kekangan COVID tu kami stop. Macam ni dengan Sidaknya Seda yang kami pas dengan kawan-kawan kami lah. Banyak tu kawan-kawan yang di Semenanjung lah. Okey, lepas mendengar kita pun bercerita tentang macam ni cara apa nak. Mungkin ada yang di luar berminat dalam penanaman cendawan tu. Mungkin kita si keberatan lah. Besar si kosnya sebagai permulaan untuk menanam cendawan tu. Okey. Mungkin ada beberapa langkah lah yang perlu diambil. Okey, mungkin anak mula sebagai hobi je. Banyak boleh beli jak bongkah lah berapa biji lah yang mau. Biasanya kami orang jual satu set ya RM50. Di pihak kita ada menyediakan kit-kit je lah. Ada. Berapa harga si kit penanaman cendawannya? Dalam RM50. Dalam RM50. Dapat RM10 bongkah lah. Biasa konsultan memang ada sekali lah. Ada sekali tunjuk aja lah macam ni cara nak menanamnya lah. Okey. Tunjuk aja tu kira macam short course lah. Short course tu berapa hari ambil masa untuk belajar menanam? Munya beli bongkah dalam masa yang jaga ya. Ada masalah apa yang dah kami ajar lah. So dalam contohnya sepanjang 3 bulan. 3 bulannya lah hanya sentiasa kontak dengan kita lah. Okey. So lepas ya biasanya dah customer tu akan cepat pandai lah. So lepas ya yang kedua munya nak mula bisnes perlu minimum 1,000 bongkah ke atas lah. 1,000 bongkah ke atas. Untuknya menghasilkan pendapatan lah. Munya nak jadikan pendapatan. So 1,000 bongkah ya. Sikit bongkah ya depend lah. Ada kami macam kami orang jual RM2.5 sikit bongkah. Sikit bongkah RM2.5. Modalnya RM2.5 lah. Betul. So belum termasuknya pun rak dengan rumah cendawannya. Tapi RM1,000 tu punya ada ruang sikit tepi rumah macam kapos kah ya muat lah memang muat. So kos untuk mula rumah sendiri lah. Kos kita membekalkan yang pun bahan-bahan aja lah. Okey. Memandangkan kita pun perniagaan tu adalah nampak inovasinya lah. Inovasi dalam penanaman tu lah. Kita rasa ada nilai social entrepreneurshipnya sih. Ada. Apa sumbangannya macam khususnya lah komuniti-komuniti di Sarawak kita tu? So sebelum COVID tu memang kami orang sendiri initiate. Kami orang mula mengajarkan kursus-kursus lah di Sarawak. Biasanya kami orang mula di Sibu, Bintulu, Miri, di KK pun ada, Brunei pun ada, di Semenanjung, di Negeri Sembilan dengan Melaka lah memang ada mula khusus tanaman cendawan tu. So mainly yang ikut khusus kami orang tu yang Sekda belia-belia yang Sekda mendapat kerja lah. Kerja Sekda mendapat galakan dari mak bapak lah. Dan Sekda minat dengan pertanian. So Sekda datang khusus. Sekda dapatkan bimbingan dari kami orang. Mun di tangga peserta-peserta kita tu nak banyak ke belia ke ataupun yang lebih-lebih berusia? Ni ada dua. Satu belia, satu lagi yang dah besara lah. Besara lah. Benar. Untuk adanya jana pendapatan bila dah besara lah. Sebabnya diam di rumah hanjak nak. So, tanaman cendawan untuknya sesuai dibuat di rumah. So siapa yang ada banyak free time di rumah ya, boleh tanam cendawan lah. Betul. Kami pun dah mula berminat lah bila dengar tentang cendawan tu. InsyaAllah. Macam ni dengan hala tuju kita, apakah perancangan kita untuk kita pun perniagaan lepas tu? Adakah kita mau melebarkan lagi sayap kita
Sampai ke di Eropah kah macam ni? Untuk sebelum COVID kan, selepas COVID ada perubahan. Perubahan lah. Perubahan. So kami orang dah ada bincang. Selepas musim COVID tu, kami orang pasangan kami orang memang nak fokus benar-benar dekat Borneo aja lah. Borneo aja. Sebab untuk cendawan, permintaan cendawan di Sarawak tu aja memang terlalu tinggi. Sangat banyak setiap hari. Masih cukup supply pun. Kami pun belia yang memang trend lah. Pun sama juga sih dapat nak supply lah. Supportnya lah. Nak supply. So bila masa kami ngajar khusus lah. Kami ngajar sidak, kami trend sidak. Kami ngajar sekali tentang pemasaran lah. So biasanya kami galakkan sidak pakai medium Facebook marketing. So once sidaknya dah berjaya mula bongkar sidaknya pun banyak dah channel sidak dah banyak keluar nak. Nang sidaknya pun akan ada ke semua ada pun dari kalangan circle Facebooknya lah. So kini tu kata-kata dah berapa banyak dah belia yang dihasilkan daripada Kak Cenda tu? Kami dalam yang ikut adalah dalam 10,000 start dari tu. 10,000 dah setakat tu. Tahun 2000 start dari tahun 2016 kami mula training lah. Betul. Adalah seluruh Borneo tu 15,000 sebenarnya. Cuma yang aktif menjalankan projek-projek tu si Opera kami lah. Apa kekangannya? Satu kekangannya modal. Yang kedua modal. Yang kedua sidak minat lah. Minat. Nak terjun ke bidang tanaman cendawan tu perlu minat. Kita si boleh nangga banyak kaya cepat kan tanam cendawan tu. Sebenarnya dia perlu banyak belajar lah, sabar pun perlu ada untuk menunggunya. Semua bisnes sebenarnya. Persia naik lah, sabar, minat, persia kekangan juga saya ada tanah lah. Tanah. Mungkin nak mula besar-besaran tanah ya saya ada. Okey. Sebelum kita mengakhiri lah kita pun podcast tu, apakah harapan kita terhadap industri penanaman cendawan terutamanya di Sarawak tu lah dalam masa 20-30 tahun akan datang? Kalau mengikut statistik Sarawak sebenarnya dah import cendawan daripada luar negeri dengan luar negara terutamanya China. Tahun 2017 statistiknya Sarawak import lebih kurang dekat 600 tan setahun. Yang the latest tahun 2020 dekat 800 tan lah import cendawan. Banyak import cendawan masuk. So sebenarnya nampak Malaysia demand cendawan tu memang banyak lah. Dan kami orang itu pun kami orang dah fokus bukan cendawan tiram kelabu sigit aja lah saja. Ada pelbagai lah. Cendawan tiram kelabu, cendawan tiram putih. Macam kita fokus dengan cendawan apa? Ataupun memang semua ada? Kami orang dah start mula ke 4 jenis cendawan tu lah. Sebab rakyat Sarawak tu memang saya suka cendawan. Pelbagai jenis cendawan. Tapi mostly memang untuk masakan lah. Masakan. Selain dari macam ada dipolah sebagai ubat ke macam ni, adakah? Untuk ubatnya tahun 2018 kami pernah mula sabun lah. Sabun cendawan lah. Cuma kami belum nak fokus benar lah kesia sebab permintaan untuk dari segi makannya masih banyak lah. Masih banyak. So kami fokus sikit-sikit loh. Mungkin dalam akan datang kita boleh bertukar ke bahagian sabun lagi supaya dapat dikomersialkan lebih jauh lagi lah. Okey. Jadi sebelum kita ngabis tu mungkin kita ada sepatah dua kata yang akan diberi kepada penonton tentang mungkin kita nak invite sidaknya datang kita pun tempat ke ataupun kita nak promote kita pun cendawan ke. Okey, silakan. Okey. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kepada belia-belia yang di luar sana mana yang mesti dapat kerja, contohnya kan kini tu kan masih musim COVID, makin meningkat COVID kita tu. So nasihat kami orang terjun lah ke bidang pertanian. Muna minat dengan cendawan boleh cari kami lah. Boleh cari kami orang, tim kami orang kat Cenda. Okay, minat dengan pertanian yang lain memang sangat digalakkan lah. Sebab kita kini tak perlu mengumpul sumber makanan kita sendiri. Macam negara-negara lain kita sebenarnya dah kurangkan mengeksport makanan. Sebab sebenarnya nak mengumpul makanan, sumber makanan untuk sendiri pun takut satu hari kelak kita stop apa lagi disaster berlaku bah. Betul-betul. Pertanian memang sangat bagus lah untuk diceburi.
Dengar ya kita orang. So mu nak join training ke, nak apa ke, nak dapat khidmat nasihat, kami orang memang adalah. So kami orang adalah konsultan juga dalam tanaman cendawan tu. Okey, terima kasih Puan di atas kesudian kita dalam hadir ke rancangan hari tu. Okey, mungkin kelak kita akan berkolaborasi. Ada posibiliti kita akan berkolaborasi untuk program-program tegas yang akan datang. Okey, sebelum kami mengakhiri podcast kita hari tu, kami nak berkongsi sedikit lah. Akan datang Tegas akan ada satu program baru yang dinamakan Youth Reach Out. So program tu akan memfokuskan kepada masalah-masalah dalam especially dalam kalangan belia-belia di Sarawak. Jadi untuk maklumat lanjut dan terkini, update-update program Tegas, boleh follow FB Tegas dan Instagram. Okey, sekian saja kita pada hari tu. Jumpa lagi di next episode. Bye-bye.